Ingin tahu bagaimana cara untuk mengenal pasti kanak-kanak yang berisiko mengalami disleksia? Teruskan bersama dengan saya, Dr. Rohaizat binti Ibrahim, Dr. Azulina binti Ana, Profesor Madya Dr. Abdul Rahim bin Razali dan juga Profesor Madya Dr. Mazlina binti Cik Mustafa. Keciciran kanak-kanak semakin meningkat dan terbukti melalui kajian agensi dunia seperti OECD, UNICEF dan juga UNESCO. Disebabkan itulah kita sering mendengar tentang perkataan learning loss dan juga lost generation apabila bercakap tentang keciciran kanak-kanak. Lost generation adalah kanak-kanak yang tidak dapat meneruskan persekolahan dalam satu jangka masa yang panjang. Akibatnya, berlaku peningkatan kadar buta huruf dan seterusnya kanak-kanak ini akan berhenti sekolah sebelum tamat tempoh pembelajaran mereka. Learning loss pula adalah kanak-kanak yang masih bersekolah tetapi mempunyai tahap motivasi yang rendah dan penguasaan akademik yang merosot. Di Malaysia, masalah keciciran kanak-kanak masih tiada titik notanya. Malahan, ramai yang tidak sedar bahawa jumlah keciciran kanak-kanak ini juga adalah termasuk kanak-kanak yang berisiko mengalami disleksia. Istilah disleksia masih mengalami pendebatan. Pada dasarnya, istilah disleksia digunakan dalam bidang perubatan dan psikologi, manakala masalah pembelajaran spesifik pula digunakan dalam bidang pendidikan. Perdebatan dalam pakar bidang juga turut berlaku, sama ada pengesanan awal perlu dilaksanakan oleh pengamal perubatan ataupun pendidik dan ibu bapa. Apa novelty SPY? 1. Penilaian ringkas. 2. Menekankan kepada kemahiran fonemik. 3. Mengenal pasti kanak-kanak yang berisiko mengalami disleksia. 4. Menggunakan pendekatan buku cerita komik. Dan terakhir, terdapat nilai murni dalam SPY. SPY dapat memberi impak kepada kesejahteraan emosi kanak-kanak apabila humor dan jenaka yang ada dalam SPY ini dapat memberikan rasa selamat kepada mereka. Selain itu, SPY juga dapat membantu dalam mencapai matlamat pembangunan Mampan 2030 dalam pendidikan yang berkualiti. Bagaimana SPY boleh dijadikan sebagai satu idea untuk berniaga? Sekiranya kita lihat perbezaan harga jualan instrumen SPY dan juga instrumen daripada luar negara, kita akan dapati harganya adalah jauh berbeza. Harga jualan instrumen daripada luar negara sebagai contoh DAS2 adalah sebanyak RM384.72, manakala SPY hanya berharga RM35 sahaja. SPY ini juga dapat menembusi pasaran di Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-kanak NCDRC, Kementerian Pendidikan Malaysia, Simiosen, Kemas dan Tadika Swasta serta pertubuhan bukan kerajaan. Kami berharap anda dapat maklumat yang tepat, jelas dan berkesan mengenai SPY. Terima kasih bersama dengan kami dan semoga berjumpa lagi, insya-Allah.